Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini Awani 7.45 bersama saya Syaf Syukri. Saksikan antara paparan utama untuk malam ini. Tolak persepsi negatif vaksin. Bazar Aidilfitri dilanjutkan hingga jam 2 pagi berkuat kuasa esok. Juga penggodam Twitter dipercayai bekas petugas kementerian. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin beri jaminan vaksin yang diberikan adalah selamat dan berkesan. Malah vaksin yang diterima telah diuji secara saintifik oleh bahagian regulatory farmasi negara NPRA. Hampir 10 juta rakyat mendaftar vaksin dalam aplikasi MySejahtera. Tetapi kini, negara menghadapi masalah kelewatan penerimaan vaksin disebabkan ianya sampai mengikut jenama satu vaksin. Bila berucap pada majlis bacaan Yasin dan tahlil serta penyampaian sumbangan sempena Ramadan di Masjid Haji Muhammad Yasin di Muar Johor. Dan jangan bimbang bahawa vaksin yang telah pun digunakan oleh kerajaan untuk memberikan suntikan pada rakyat adalah vaksin yang selamat digunakan. Diuji oleh NPRA, National Pharmaceutical Regulatory Agency, yang membuat ujian-ujian secara saintifik bahawa vaksin yang telah pun kita guna ataupun akan digunakan ini dijamin selamat, berkesan, efikasinya agak tinggi dan sebagainya. Sebab itu ini akan kita laksanakan. Masalah kita sekarang ini, kita sudah ada hampir 9 ke 10 juta rakyat yang sudah pun berdaftar dalam MySejahtera. Vaksin yang kita terima tidak ikut jadual yang kita kehendaki. Jadi jangan salahkan kerajaan. Kenapa lambat sangat? Saya kalau boleh semalam dah selesai. Tetapi vaksin yang datang ikut brandnya. Pfizer datang dulu. AstraZeneca sekarang ini agak terlambat sedikit. Kemudian tu Sinopharm, Sinovac, Sputnik pun ada nama dia. Sputnik yang naik bulan daripada Rusia pun ada brand nama dia. COVAX, kita terpaksa menggunakan pelbagai-bagai jenama kerana tidak ada satu syarikat dalam dunia yang sanggup membekalkan sebanyak gunaan dosisnya 66 juta dos untuk lebih 30 juta rakyat yang bukan rakyat yang ada di tanah kita ini yang juga kita bekalkan dengan vaksin secara percuma. Bazar Aidilfitri di seluruh negara dilanjutkan hingga jam 2 pagi berkuat kuasa esok. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, keputusan itu mengambil kira rayuan penjaja berikutan waktu perniagaan ketika ini yang tamat jam 12 tengah malam adalah terlalu singkat. Pihaknya dimaklumkan pengunjung Bazar Aidilfitri mula keluar selepas Isyak, iaitu selepas menunaikan solat tarawih dan waktu perniagaan terlalu singkat dan memohon supaya dilanjutkan. Justru rayuan itu diluluskan dan mengenakan syarat ketat di lokasi semua Bazar Ramadan. Dalam sidang media yang sama, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata prosedur operasi standard untuk Hari Raya Aidilfitri bakal diumumkan minggu depan. Ketika ini, pihaknya dalam proses memperhalusi cadangan dan saranan daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Kementerian Kesihatan. Hari ini sidang mesyuarat mendengar pembentangan oleh JAKIM berkenaan dengan SOP Hari Raya Aidilfitri seperti takbir, solat Aidilfitri, ziarah kubur dan lain-lain yang berkaitan dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri nanti. Kini kita sedang memperhalusi lagi kerana terdapat beberapa teguran mengenai cadangan yang dibentangkan oleh pihak JAKIM dan kita akan mengemaskinikan dan menambah baikkan dan insya-Allah minggu depan kita boleh umumkan dari segi SOP yang lebih detail tentang sambutan Hari Raya Aidilfitri. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP akan mengumumkan kira-kira 20 lagi barangan di bawah skim harga maksimum musim perayaan dalam masa terdekat. Menterinya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata ia adalah tambahan kepada 12 barangan yang diumumkan pada 21 April lepas. Yang kita sudah umum 12 item. Kita akan umum tambahan lagi.
berkemungkinan keseluruhannya nanti 33, 32 memang lebih daripada 30 item kita dah kena pasti. Termasuk yang kita sudah umum ini. Maknanya mengapa kita umum? Sebab barang-barang lain ini belum lagi ada tekanan. There's no pressure kata. Jadi kita nak kena adil juga kepada peniaga. Kita bagi dia orang peluang. Kalau kita sekat dari sekarang kalau tak ada perlunya, jadi itu buat masalah kepada peniaga juga. Ya. Jadi kita ni prihatin kepada semua. Kepada pengguna, kepada peniaga, kita prihatin. Sebab itu kita tak tergesa-gesa. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengiringi Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin melawat Pusat Arahan Penguatkuasaan ECC KPDN HEP pada Jumaat. Untuk rekod, fasa pertama skim harga maksimum musim perayaan Hari Raya Puasa melibatkan 12 jenis barangan terdiri daripada ayam, telur ayam, daging dan hasil laut. Manakala kategori sayuran dan barangan kering akan diumumkan dalam masa terdekat. Seterusnya, perkembangan semasa COVID-19 di Malaysia. Kes COVID-19 menunjukkan peningkatan untuk 9 hari berturut-turut apabila 2,847 kes dilaporkan hari ini. Dan Selangor mencatatkan kes harian tertinggi dengan 748 kes baharu. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 kepada 387,535 kes. Manakala jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan pula adalah 22,512 kes. Dalam pada itu, bilangan kes sembuh hari ini ialah 2,341 kes menjadikan jumlah kes pulih sebanyak 363,608 kes. Sehingga kini 260 kes positif sedang dirawat di ICU, 125 kes memerlukan bantuan pernafasan. Duka cita dimaklumkan terdapat pertambahan 8 kes kematian hari ini menjadikan jumlah kumulatif kematian kepada 1,415 kes. Baiklah, 9 hari berturut-turut kes COVID-19 menunjukkan peningkatan. Kita bersyukur rentas negeri tidak dibenarkan kerana ia antara penyumbang peningkatan kes. Naila. Ya, Syaf, Kementerian Kesihatan sudah pun merekodkan 38 kluster rentas negeri membabitkan 5,471 kes bagi tempoh 20 Disember 2020 sehinggalah 20 April lalu. Dan sebenarnya, Syaf, ia amat membimbangkan. Namun, segelintir masyarakat masih lagi mementingkan kerinduan di kampung berbanding keselamatan ibu bapa sendiri. Rombak pemikiran ini. Jangan alpa, era kini bukan lagi seperti sebelumnya. Saksikan kupasan pada jam 8 malam nanti, Syaf.
Kerajaan Sabah hari ini mengumumkan bantuan khas kewangan Aidilfitri 2021 kepada penjawat awam negeri berjumlah RM500, manakala RM250 kepada pesara kerajaan negeri. Pembayaran bantuan khas ini akan dibuat bersama dengan pembayaran gaji bulan Mei iaitu pada 7 Mei 2021. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor berkata, bantuan khas itu diberikan kepada semua penjawat awam negeri grade 54 dan ke bawah. Turut menerima bantuan khas itu ialah pihak berkuasa, berkanun negeri dan pihak berkuasa tempatan PBT negeri. Bantuan itu juga adalah bagi hargai hikmat bakti dan pengorbanan semua penjawat awam negeri melaksanakan tanggungjawab menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat, terutama ketika pandemik COVID-19. Penjawat awam dan pesara di Pulau Pinang meluahkan rasa syukur atas keprihatinan kerajaan yang menghulurkan bantuan Aidilfitri. Bantuan itu dirasakan sangat bermakna kerana ramai yang menghadapi kekangan keuangan susulan pandemik COVID-19. Mula-mula tertunggu juga ada ke tak ada kata ni, tiba-tiba diumumkan ada. Alhamdulillah sangat-sangat dan dapat membantu semualah penjawat awam untuk meneruskan hari raya. Jadi terima kasih banyak kepada kerajaan kerana prihatin terhadap penjawat awam dan juga seisi keluarga semualah. Dan kita mengharapkan supaya kerajaan prihatin terhadap pesara seperti kami ini yang dapat tak banyak mana, tapi dengan adanya RM250 itu bolehlah juga menampung untuk kita menggunakan membeli barang-barang sedikit untuk persiapan Hari Raya pada tahun ini. So terima kasih kepada kerajaan yang memberi sumbangan kepada kita sebanyak RM250 walaupun tak banyak, kurang-kurangnya sedikitlah prihatin terhadap kami pesara-pesara. Saya bersyukurlah kepada Allah Ta'ala kerana mendapat sedikit bantuan daripada kerajaan untuk mengerjakan di bulan puasa ini, dan saya harap banyak terima kasihlah apa kerajaan telah bantu kepada pesara lah. Kurang-kurangnya dapatlah saya bantu anak-anak saya Dari keperluan raya. Dari keperluan raya ni. Salam sejahtera, anda bersama saya Nala Huda dalam Awani 7.45. Kita saksikan antara tumpuan untuk malam ini. Vaksin COVID-19 Sinovac dibenarkan dikilangkan secara fill and finish di Malaysia. Bandar Yangon kembali kecoh selepas pemimpin tertinggi junta hadir mesyuarat ASEAN. 22 lelaki dan 2 kongsi gelap tumpas. Indeks harga pengguna IHP meningkat 1.7% kepada 122.9 pada Mac 2021 berbanding 120.9 dalam tempoh yang sama tahun sebelumnya. Ketua Perangkawan Malaysia, Datuk Seri Dr. Mohammad Uzir Mahidin menerusi satu kenyataan pada Jumaat berkata peningkatan dalam keseluruhan IHP tersebut didorong oleh kenaikan indeks pengangkutan, makanan, pelbagai barangan dan perkhidmatan. Peningkatan dalam keseluruhan IHP didorong oleh kenaikan indeks pengangkutan 9.8%, makanan dan minuman bukan alkohol 1.5%, pelbagai barangan dan perkhidmatan 1.0%, manakala hiasan, perkakasan dan penyelenggaraan isi rumah 0.9%. Ia juga didorong minuman alkohol dan tembakau 0.6%, kesihatan 0.5% dan perkhidmatan rekreasi dan kebudayaan 0.5%. Dr. Mohammad Uzir berkata ia menyumbang 64.0% kepada keseluruhan wajaran. Daripada sejumlah 552 barangan atau item dalam IHP itu, sebanyak 338 item menunjukkan peningkatan pada Mac 2021, manakala 141 item lain sebaliknya mencatat penurunan dan 73 item tidak berubah. Bagaimanapun, beliau berkata perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api menurun 0.8%, diikuti pakaian dan kasut negatif 0.3%.
Manakala IHP bagi suku pertama 2021 meningkat 0.5% kepada 122.5 dibandingkan 121.9 pada suku pertama tahun sebelumnya. Jika dilihat mengikut suku tahunan, IHP meningkat 1.8% berbanding dengan suku keempat tahun 2020. Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM mengarahkan Ketua Setiausaha Kementerian Terbabit untuk melihat kemungkinan meminta bantuan pihak berkuasa di luar KKMM untuk menyelesaikan isu membabitkan akaun Twitter rasmi kementerian itu yang didakwa diceroboh oleh pihak yang tidak bertanggungjawab Januari lalu. Menterinya Datuk Saifuddin Abdullah berkata ia adalah ekoran beberapa kekangan termasuk pihak yang dipercayai terlibat tidak lagi bertugas dengan kementerian itu. Saya rasa jawatan kuasa itu telah membuat siasatan yang komprehensif dan mendalam. Namun jawatan kuasa itu ada kekangan kerana ada individu-individu yang dikatakan terlibat. I must underline that, ya. Yang dikatakan terlibat itu tidak lagi bertugas di MCMC dan jawatan kuasa tidak mempunyai bidang kuasa untuk menyiasat. Jadi saya telah arahkan KSU untuk melihat kemungkinan meminta bantuan daripada pihak berkuasa di luar KKMM untuk menyelesaikan masalah ini. Dalam sidang media itu juga, Kementerian Komunikasi dan Multimedia mengesahkan pihaknya sedang menyiasat individu yang bertanggungjawab menyebarkan arahan yang mendakwa kononnya semua kaki tangannya diwajibkan like dan share akaun media sosial menteri dan timbalannya. Ketika sidang media selepas sesi libat urus dengan Google, Amazon, Microsoft dan Facebook, Datuk Saifuddin Abdullah menjelaskan siasatan itu bagaimanapun akan lebih menjurus kepada tindakan etika. Dan kita nak beralih ke laporan seterusnya. Vaksin COVID-19 Sinovac kini dibenarkan dikilangkan secara fill and finish di Malaysia, iaitu pertama kali dilaksanakan dalam negara. Kelulusan ini dijangka meningkatkan bekalan vaksin di Malaysia yang sebelum ini bergantung kepada produk vaksin siap yang diimport. Proses pengilangan daripada produk pukal kepada produk siap itu akan dihasilkan oleh syarikat Pharmaniaga Life Science Sdn Bhd. Kelulusan tersebut dicapai selepas mesyuarat pihak berkuasa kawalan dadah kali ke-356 bersidang hari ini. Menurut kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, pengilangan fill and finish vaksin di Malaysia merupakan satu pencapaian terbaharu negara yang selama ini bergantung kepada produk vaksin diimport. Beliau berharap langkah itu dapat memacu pertumbuhan industri farmaseutical tempatan dalam penghasilan produk tersebut. Sementara itu, penasihat sains kepada Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Profesor Madya Dr. Gaus Azam turut berkongsi tentang perkembangan tersebut menerusi Twitter. Kata beliau, kelulusan itu dijangka meningkatkan bekalan vaksin negara selepas Pharmaniaga menganggarkan mampu fill and finish sebanyak 2 juta dos sebulan. Pada Januari lalu, kerajaan menandatangani perjanjian untuk membeli sebanyak 12 juta dos vaksin Sinovac. Dalam perkembangan berkaitan, Sarawak telah menyampaikan hasrat kepada kerajaan pusat untuk melaksanakan sistem vaksinasi sendiri. Tindakan ini diambil susulan isu yang berlaku pada hari pertama vaksinasi fasa 2 di Sibu. YB Kari telah bersetuju bahawa cadangan Sarawak adalah di mana mereka yang tidak ada telefon yang kena pakai adalah telefon pejabat daerah. Jadi apabila the MySejahtera push the data, the telefon yang dapat adalah kepada menggunakan telefon pejabat daerah. Sebab itu kita telah pun Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dah bersetuju apabila mereka dapat senarai dari MySejahtera. Kalau dia dapat senarai lebih awal, dan senarai itu akan dipanjangkan kepada Tuan Residen. Kementerian Kesihatan hari ini melaporkan situasi semasa kes COVID-19 di Sekolah Menengah Sains Banting, Kuala Langat, Selangor. Sehingga kini, KKM telah melakukan 473 ujian saringan dan daripada jumlah itu, 71 orang pelajar disahkan positif COVID-19. KKM juga mengesahkan penularan kes masih berlaku di lokaliti tersebut dengan kadar kebolehjangkitan adalah tinggi. Setelah membuat penilaian risiko bersama dengan pelbagai agensi, dan atas nasihat KKM, kerajaan bersetuju untuk
melaksanakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan ataupun PKPD di Sekolah Menengah Sains Banting, Kuala Langat, Selangor berkuat kuasa pada 24 April sehingga 7 Mei 2021. Seterusnya dalam perkembangan luar negara, 7 menteri akan bertukar portfolio dalam rombakan kabinet. Itu kata Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong pada Jumaat. Rombakan itu dibuat 2 minggu selepas Timbalan Perdana Menteri Heng Swee Keat memutuskan untuk mengundur diri sebagai Ketua Pasukan Generasi Keempat atau 4G Parti Tindakan Rakyat PAP. Heng, 60 tahun bagaimanapun, kekal sebagai Timbalan Perdana Menteri dan penyelaras dasar ekonomi. Lee berkata rombakan kabinet kali ini lebih meluas kerana ia mempunyai kaitan dengan perletakan jawatan Heng sebagai Menteri Kewangan. Ini jelasnya kerana keuangan merupakan kementerian utama dan apabila Menteri Kewangan bertukar, ia mendatangkan banyak kesan. Lawrence Wong, 48 tahun yang baru sahaja dilantik sebagai Menteri Pendidikan pada Julai lalu dan juga merupakan Menteri Kewangan kedua sejak 2016, akan mengambil alih sebagai Menteri Kewangan. Bekas Menteri Perdagangan dan Industri Chan Chu Sing akan dilantik sebagai Menteri Pendidikan manakala Ong Ye Kung dari Kementerian Pengangkutan akan mengambil tugas sebagai Menteri Kesihatan. Gan Kim Yong pula yang telah menjawat jawatan Menteri Kesihatan selama hampir 1 dekad akan dipindahkan untuk memimpin Kementerian Perdagangan dan Industri. Kementerian Pengangkutan kini pula akan dipimpin S. Iswaran manakala Menteri Tenaga Kerja Josephine Teo akan dipindahkan ke Kementerian Komunikasi dan Maklumat. Tan Si Leng pula akan menjadi pengganti Teo di Kementerian Tenaga Kerja. Berbaki hanya beberapa jam sebelum mesyuarat tergempar ASEAN berlangsung di Jakarta, Indonesia, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin disahkan akan menghadiri sidang tersebut diiringi oleh Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Hussein. Dalam kenyataan Wisma Putra hari ini, sidang tersebut dijangka tertumpu kepada kemelut politik Myanmar. Mesyuarat kontroversi itu bakal diperhati masyarakat sedunia selepas pemimpin junta tentera Myanmar, Jeneral Min Aung Hlaing dilaporkan akan turut hadir. Penglibatannya dalam mesyuarat itu bagaimanapun menimbulkan kemarahan kumpulan aktivis dan kerajaan pimpinan Aung San Suu Kyi. Ia bakal menjadi lawatan pertamanya ke luar negara sejak melancarkan kudeta terhadap kerajaan Liga Demokrasi Kebangsaan NLD. Namun jelas Hishamuddin, Malaysia akan tegas dengan pendirian yang dinyatakan Perdana Menteri sebelum ini meskipun secara kebetulan akan duduk bersebelahan dengan Jeneral Min. Menurut Kumpulan Hak Asasi Manusia Myanmar, sekurang-kurangnya 739 orang dibunuh tentera Myanmar, manakala 3,300 yang lain ditahan sejak rampasan kuasa dilancarkan pada 1 Februari lalu. Dalam masa yang sama, Bandar Yangon, Myanmar kembali kecoh dengan protes penunjuk perasaan anti-junta tentera. Ia susulan pemimpin tertinggi junta tentera negara itu dijemput menghadiri sidang kemuncak mesyuarat pemimpin ASEAN bersama pemimpin ASEAN di Jakarta, Indonesia. Menerusi sidang kemuncak tersebut, pemimpin ASEAN dijangka membincangkan krisis yang berlaku di negara itu bersama Setiausaha dan Jeneral Kanan Min Aung Hlaing. Tindakan penindasan daripada pasukan keselamatan Myanmar sehingga menyebabkan lebih 700 kematian bakal menjadi agenda utama mesyuarat tergempar ASEAN itu. Jemputan terhadap Jeneral Kanan junta tentera itu menimbulkan kemarahan Kerajaan Perpaduan Nasional NUG kerana ia diibarat mengesahkan pemerintahan junta tentera negara itu. ASEAN perlu melantik seorang utusan khas untuk menggerakkan usaha memulihkan pergolakan politik di Myanmar. Kata bekas Menteri Luar Tan Sri Abdul Hamid Albar, pertubuhan serantau itu perlu berani untuk melakukan sesuatu di luar kebiasaan demi kesejahteraan negara tersebut dan negara-negara anggota yang lain. Myanmar perlu sedar senario hari ini di mana rakyat sudah cukup maklum untuk menilai apa yang terbaik untuk diri dan negara mereka dan keganasan bukanlah jalannya. Menjelang mesyuarat khas pemimpin ASEAN di Jakarta esok, bekas utusan khas OIC ke Myanmar itu mengakui ia sesuatu yang sukar tetapi percaya sesuatu boleh dilakukan. Tonton temu bual penuh bersama beliau dalam agenda Awani jam 9 malam ini di saluran 501 dan astroawani.com. Selepas ini, 22 lelaki dan 2 kongsi gelap tumpas.
kembali dalam Awani 745. Polis Diraja Malaysia PDRM menangkap 22 lelaki dipercayai ahli dua kumpulan kongsi gelap yang aktif di sekitar Puchong, Kapar, Serdang dan Klang. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Huzair Mohamad berkata, mereka yang ditangkap terdiri daripada 12 orang ahli geng 18 Datuk Suresh dan 10 ahli geng 21 Sundar. Jelas Huzi, semua 22 lelaki yang ditangkap menerusi Op Cantas Senior Kura merupakan ketua dan ahli kumpulan kongsi gelap berusia antara 35 hingga 48 tahun. Hasil siasatan mendapati kesemua suspek mempunyai 1 hingga 9 rekod kesalahan jenayah lampau dengan majoritinya mempunyai 3 hingga 5 rekod. Antara kes-kes tersebut seperti mendatangkan kecederaan, gaduh gempa, samun, dadah dan lain-lain. Huzi menjelaskan kesemua mereka disiasat di bawah Akta Pertubuhan 1966 Seksyen 324 Kanun Keseksaan dan Akta Pencegahan Jenayah 1959 POKA. Bila memaklumkan operasi berkenaan dijalankan berikutan penularan video satu kejadian pada 25 November tahun lalu. Menerusi video tersebut, sekumpulan lelaki dipercayai geng 18 Datuk Suresh merusuh dan mencederakan mangsa di sebuah pusat hiburan di Brickfields, Kuala Lumpur. Seorang anggota polis yang secara kebetulan menjalankan tugas risikan di pusat hiburan berkenaan telah dikepung, ditengking dan dipukul oleh kumpulan tersebut. Huzi menjelaskan dalam satu kejadian lain yang berlaku di Kapar, Selangor pada 21 Januari tahun lalu, sekumpulan lelaki geng 21 Sundar bersenjatakan parang, kayu dan besi telah menyerang seorang mangsa hingga mendatangkan kecederaan serius. PDRM turut mengesam beberapa video yang menunjukkan tindakan ganas serta agresif kumpulan berkenaan. Hasil siasatan juga mendapati terdapat 10 laporan polis yang melibatkan kumpulan tersebut. Tenaga Nasional Berhad TNB rugi jutaan ringgit angkara kes kecurian elektrik melibatkan aktiviti pelumbungan Bitcoin yang melonjak lebih 300% dalam tempoh antara 2018 hingga 2020. Sehingga kini, pihak TNB bersama Polis Diraja Malaysia PDRM telah menyerbu 144 premis mencuri elektrik yang dikesan melombong wang kripto berkenaan. Demikian laporan muka depan Sinar Harian pada Jumaat bertajuk Lombong Curi Elektrik. Menurut Ketua Pegawai Rangkaian Pembahagian TNB Wan Azmi Wan Mahmud, sebanyak 610 kes kecurian elektrik atau usikan terhadap perpasangan meter dikesan pada 2018. Namun kes tersebut naik mendadak kepada 1,043 kes pada 2019 dan 2,465 pada 2020. Tegas Wan Nazmi, sikap tamak merupakan punca utama kegiatan mencuri elektrik berskala besar itu dilakukan. Tambahnya, tindakan itu sebenarnya menyukarkan mereka untuk memberikan bekalan elektrik yang stabil kepada pengguna. Bahkan katanya, terdapat pihak yang mencuri elektrik dengan mengusik perpasangan meter atau melakukan penyambungan secara haram. Dalam pada itu, Presiden Persatuan Pengguna Cyber Malaysia MCCA Siraj Jalil menggesa Bank Negara Malaysia BNM mewujudkan segera Pusat Mata Wang Digital CBDC. Ia bagi mengelakkan manipulasi dan kegiatan skim penipuan berasaskan kripto terus berleluasa. Melalui kaedah tersebut, sebarang bentuk aktiviti penipuan yang menggunakan mata wang kripto lebih mudah untuk dikesan. Tambah beliau, Malaysia juga perlu mengambil berat elemen ekonomi digital dengan lebih drastik dan terbuka. 5 tahun mencipta majlis bersama kumpulan Akim and the Magistrate. Vokalisnya Akim Ahmad kini kembali bergerak solo. Namun ia tidak bermakna Akim sudah meninggalkan kumpulan itu. Sebaliknya, Akim hanya terbabit dalam sebuah projek lagu atau single solo berjudul Bayang. Lagu berkenaan merupakan ciptaan Hang Nadim manakala lirik oleh Hang Nadim, Bunga Cantik dan Aris Abdul Rahman. Bayang cukup istimewa kerana ia adalah hasil cetusan idea bersama isteri tercinta, juga penyanyi terkenal Stacey. Menurut Akim, lagu Bayang sudah lebih setahun disimpan sebelum dirakam dan seterusnya dilancarkan sebagai sebuah single solo. Berkongsi mengenai lagu Bayang yang baru dilancarkan minggu lalu, Akim berkata liriknya mengisahkan tentang kehidupan seharian. Ditanya status Akim and the Magistrate, Akim berkata mereka kini dalam proses mencari material sesuai untuk album akan datang. Lagu Bayang boleh di-stream di semua platform muzik digital termasuk Spotify, Apple Music, Joox, KKBox, Deezer dan YouTube Music. Video lirik rasmi lagu ini juga boleh ditonton di saluran YouTube Nova Music.
kapal selam Nanggala dipercayai tenggelam terlalu dalam. Bertemu kembali dengan perkembangan luar negara. 2 kapal tentera laut Indonesia dikerahkan untuk operasi mencari dan menyelamat kapal selam Nanggala 402 yang dijangka kehabisan bekalan oksigen dalam tempoh kurang sehari. Menurut tentera laut, kapal tersebut dipercayai tenggelam terlalu dalam sehingga gagal mengesan lokasinya. Kapal selam itu dipercayai tenggelam sehingga kedalaman 600 ke 700 meter, jauh lebih dalam berbanding kemampuan kapal itu yang dianggarkan hanya sejauh 200 meter. Pasukan menyelamat turut menjumpai petunjuk awal seperti kesan tumpukan minyak serta pergerakan bawah air. Selain Malaysia, 7 negara lain turut menawarkan bantuan dalam pencarian kapal selam itu yang terputus hubungan selepas melakukan latihan penembakan torpedo pada Rabu dengan 53 anak kapal. Kedudukan terakhir kapal itu ialah 23 batu di utara Pulau Bali. Penandatanganan Perjanjian Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau RCEP menandakan peralihan bersejarah peranan pimpinan dari negara barat ke Asia Timur yang menerajui multilateralisme. Fellow Institut Penyelidikan Asia Universiti Kebangsaan Singapura Kishore Mahbubani berkata, negara-negara Asia kini memainkan peranan sebagai pemimpin utama perdagangan bebas serantau dan global. Menurutnya, Amerika Syarikat sebagai contoh yang dahulunya pendukung perdagangan bebas, namun sekarang tidak dapat menandatangani sebarang perjanjian perdagangan bebas kerana ia menjadi racun politik negara berkenaan. Sebaliknya, Mahbubani berkata, negara-negara Asia sedang menandatangani pelbagai perjanjian termasuk RCEP. Tambahnya, walaupun pandemik COVID-19 belum berakhir dan sukar untuk menilai kesannya terhadap ekonomi global, namun negara-negara Asia jelas menunjukkan kemampuan yang lebih besar ketika menangani cabaran pandemik itu. Mahbubani berkata, China merupakan contoh terbaik kerana ia satu-satunya entiti ekonomi utama yang mengekalkan pertumbuhan positif tahun lalu. Pertumbuhan ekonomi China menjadi pendorong utama kepada pertumbuhan serantau sekaligus menjadikan RCEP lebih penting. Ujarnya, berdasarkan pengalaman pembangunan beberapa dekad yang lalu menunjukkan perdagangan antarabangsa adalah penyelesaian dan bukan bantuan. Justru katanya, ia akan menjadikan negara-negara yang aktif berdagang lebih makmur. Seorang selebriti media sosial Turki telah merakamkan siri video pendek di Bandar Wuhan, wilayah Hubei untuk memperlihatkan perkara sebenar yang berlaku kepada dunia. Video pendek itu memaparkan apa yang berlaku di bandar itu ketika penularan wabak COVID-19. Agash yang tinggal di Wuhan selama 10 tahun merupakan sensasi internet dengan lebih 13 juta pengikut di TikTok. Menurut Agash, selain ingin berkongsi kehidupan di Wuhan, dia juga mahu menunjukkan China dan Wuhan yang sebenar kepada dunia. Sepanjang sedekad tinggal di Wuhan, katanya, pelbagai video telah dirakam dan antara yang paling diingati adalah insiden seorang wanita yang hampir bersalin tetapi dia dan suami disahkan positif COVID-19. Agash berkata, insiden itu menyentuh hati kerana ketika situasi mendesak termasuk masih di bawah perintah berkurung, pasangan itu tetap menerima bantuan lengkap kerajaan. Dia juga merasakan perpaduan di China adalah melangkaui jangkaannya. Untuk rekod, terdapat lebih 10,000 warga asing tinggal di Hubei yang menetap di bandar itu bertahun lamanya dan sudah menganggap Wuhan sebagai kampung kedua. Seterusnya, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in tekad menyumbang kepada usaha seluruh dunia menangani isu perubahan iklim. Dalam sidang kemuncak yang dianjurkan Presiden Joe Biden pada Khamis, beliau berjanji untuk meningkatkan lagi sasaran negara itu bagi mengurangkan pelepasan karbon menjelang hujung tahun ini. Pada Disember lalu, Korea Selatan menyasarkan pengurangan pelepasan karbon sebanyak 24.4% daripada kadar yang direkodkan pada 2017 menjelang 2030. Antara langkah yang akan diambil termasuk untuk tidak membiayai stesen kuasa arang batu di negara lain. Korea Selatan sebelum ini dikritik kerana meneruskan pelaburan dalam pembangunan tenaga arang batu di luar negara walaupun tenaga itu semakin kurang digunakan dalam negara. Ketika ini, Korea Selatan terlibat dalam 2 projek untuk membangunkan stesen kuasa arang batu di Indonesia dan Vietnam. Laporan itu mengakhiri Awani 7.45 malam ini bersama saya, Naila Huda. Selamat malam.